Artis masuk bilik Extra. Hati tenang walaupun tak punya uang. Bohong, hati tenang walaupun tak punya uang. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana. Tiada yang sudah mengganggu kenangan orang. Hati tenang walaupun tak punya uang. Bohong, hati tenang walaupun tak punya uang. Apakah nasib jadi bujangan kemana-mana. Tiada yang sudah mengganggu ketenangan orang. Hati tenang walaupun tak punya uang. Bohong, hati tenang walaupun tak punya uang. Oh, 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 oh. Hati tenang walaupun tak punya uang. Bohong, hati tenang walaupun tak punya uang. Hati tenang hari ini ku di bilik ekstra. Oh, hati tenang aku di bilik ekstra. Boleh. Kita plug in tu bang. Memang. Hebat. Dia panggil lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Ajit Ekamatra. Assalamualaikum everybody. Terima kasih kerana bersama kami di Bilik. Oh, dah double D tu. Di Bilik Extra. Artis masuk Bilik Extra. Bersama saya Syaifah Alea. Okay. Hari ni saya, kalau you all follow my Instagram, tahulah saya punya tahap norbesis macam mana. Kerana dah lama meminati zaman saya di sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Hari ni first time jumpa dalam career radio segala apa kan. First time jumpa, so I very nervous. Tapi sebelum kita kenalkan siapa agaknya artis yang masuk bilik ekstra hari ini, nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Abang Acik lah. Awesome. Dan mengharap semuanya di luar sana zaman-zaman begini hati senang lah walaupun tidak punya uang. InsyaAllah. The dream. Also nak terima kasih kepada Abdul Cuci kerana di bilik telah pun disanitasikan oleh mereka. Betul, sanitasikan. Banyak S betul. Oleh mereka, dan ada good news untuk semua. Kalau you all nak jadi regular customer, haruslah register cepat-cepat dengan mereka kerana regular customer akan diberikan 10% diskaun. Jadi, nak jadi regular customer, kenalah jadi customer dulu kan. Register. Terima kasih. Betul Pak Cik? Betul. Terima kasih. Dan saya ada sedikit label ekstra sedikit hari ini. Bukan kerana saya masuk bilik ekstra, tapi kerana saya dah melayan nasi kandar. Bang, saya ni kalau nasi kandar ni bang, saya ni orang Penang bang. Saya ni orang utara bang. Mak bapak orang utara bang. Nasi kandar tu kalau tu memang Memang. So ini memang Thank you Saji Cafe. Thank you so much. It was so yummy. Thank you. It was so awesome. Alright. So sekarang ni kepada yang sedang menonton, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa like, share. Ada 2 butang like dan share. Ting. Tekan banyak mana.
Boleh. kasih banyak-banyak. Kan ya. Yes. Okey lah. So, okey. Itulah peluangku untuk menghilangkan segala tension dan nervous. Jadi untuk beri kira intro yang memang fuyo, kita silakan dengan the regular busker dekat Salai Master bang. Sorry Salai Master kita pinjam hari ni. We win. Gitu. Tapi everyday everyday kat situ. Ya. Okay. Alright, so sekarang kita intro lah. Andai dibiarkan dia usah diterangi malam bulan, gak tinggal bayang kekosongan, terserahlah kepadamu. Aku dah terang kau. Janganlah aku. Dah buka lirik. Aku serah kan. Sekejap buka lirik. Okey, wait, mana. Anda okey. Atau biarkan ia usah ditemani hingga malam, hingga tiap kenangan tenggelam bersamamu selama-lamanya. Bersama aku Oh, Ameng Sri. Ingat bersama aku tadi. Bersamamu. Apa? Bersama Ameng. Janganlah menangis, tahulah saya nyanyi sumbang. Aduh. Okey ke? Okey, penganjat. Okey. Ingat belum masuk je. Dah. Assalamualaikum bang. Assalam. Terima kasih abang banyak-banyak bang. Terima kasih sebab panggil bersama kita. Dengan di bilik hari ni. Ya. So kita sebenarnya ada banyak sangat soalan lah yang dah mula dari tadi masa kita nak makan-makan segala bagai. Dah mula dah tanya soalan banyak-banyak pada abang So sekarang ni kita borak-borak santai dulu. Boleh. Okey. So abang sihat bang? Sehat, masih sehat lagi lah. Tapi dia punya sihat tu macam terbalik kan. Sebab I baru tengok interview berapa bulan lepas. Ya. Sihat dia sihat. Oh. Sekarang ni macam dengar cerita ada turun dalam 20 kg. Oi, turun 20 kg dalam masa 5 bulan. Dalam masa 5 bulan? Ya. Betul lah. Abang Acik diet, Abang Ameng diet. Dia Ya, diet. Yang Dia perlukan diet tak diet. Kenapa? Ini sebab tak diet. But seriously, why? Kenapa abang sampai... Sebenarnya saya ni asalnya bukan seorang yang gemuk. Tetapi kerana ada beberapa situasi yang telah saya lalui menyebabkan saya naik berat badan lah. Oh, faham? Dan kerana itu saya rasa macam bukan macam berat, macam tak rock. Sebab rasa rockers tak boleh gemuk rockers ni. Rockers nak kena kurus. Come on bang, Meatloaf tu rockers kot. Meatloaf tu. Tak, kalau dulu dia cakap kalau gemuk tak rock dia cakap. Jadi kita ni rockers lama-lama, rockers zaman dulu kan. Kita nak kurus slim. Jadi saya pun terpaksa lah berdiet. Terpaksa berdiet. Okey, tapi kan terpaksa berdiet tu kenapa? Kak Sabaria pun terjebak. Kak Sabaria pun makin lama makin guncuk aku tengok. Sebab saya ada motor. Kalau dia gemuk saya tak boleh bawa dia. Motor tu terangkat tayar depan tu. Habis macam mana? Hari tu pernah terangkat. Janganlah. Pernah terangkat dengan saya. Jadi saya pun cakap dia, kau nak naik motor kau kena kurus kembali. Kalau tak nak duduk rumah. Nasib baiklah. Harap-harap suami saya tak tengok. Saya tidak percaya juga nanti dia. Tapi dulu dia lagi kurus. Masa dia popular dulu. Dulu lagi kurus. Lagi gila jaga badan. Dulu 50 gram. Okey. Oh, 50. 50 gram tu sikit. 50 gram banyak ni. 50 kilogram. 50 sekarang nak 65. Mana dulu lagi kurus lah. Tak payahlah aku bagi tahu. Awak berat berapa ni? Awak berat berapa? Janganlah bang. Janganlah, saya ni tak tipu-tipu. Terlebih truthful pula. Okey. Kita alright. So abang Acik dah mention zaman dulu-dulu kan. Okey, kita lagi balik ke zaman sebelum Amin. Di mana Wan Aminuddin ya, masih betul. lagi di bangku sekolah. Di bangku sekolah. Betul atau tidak? Abang yang nak seorang pengetua ya? Saya memang nak seorang guru besar lah. Dia sekolah rendah dia panggil guru besar. Dia kalau sekolah menengah pengetua. Ayah saya ni sekolah rendah. Okey. Jadi dia guru besar lah.
sekolah yang sama lah. Sekolah yang tempat saya sekolah tu lah. Oh wow, okay. So biasa kalau kita pernah dengar lah, okay lah sekolah rendah, okay bapak aku cikgu, mak aku cikgu, mak aku pengatur. Abang ada extra tak? Yang macam kira macam senang terlepas ke, tak kena denda ke? The extra tak pernah lambat pergi sekolah. Tu extra dia. Sebab kita naik motor bapak. Ya, Maknanya bapak pergi, kita kena pergi. Jadi kalau bapak lambat, kita lambat. Faham. Kita selamat sebab bapak yang lambat. Jadi betul bukan salah kita kan. Salah guru besar ni. Pengatur salah. Jadi saya selamat situ. Extra lah tu kan. Tak payah naik bas sekolah. Tak payah tambang bas sekolah. Makan dekat kantin masuk akaun cikgu. Tak payah buat duit. Tapi dari segi hukuman tu kalau buat salah kena jugalah. Di mana ayah saya ni dia kalau di sekolah dia cakap kau jangan panggil aku ayah. Kau kena panggil aku cikgu. Faham. Jadi tu kawan saya pun macam tu juga. Selagi kau tak buka baju sekolah, kau kena panggil aku cikgu. Sampai ke rumah selagi tak buka baju sekolah cikgu lagi. Ya ke? Iya. So, kalau macam buat malas-malas macam tu. Dah pakai kain plekat baru panggil ayah. Dia memang ajar macam itulah. Very good. Dan ayah saya ni dia mengajar ilmu alam. Ilmu alam. Tahu ilmu alam? Saya rasa tahun saya dah jadi alam dan manusia. Bukan. Bukan? Mana ada? Dia ilmu alam, Alam geografi. lain. Geografi. Geografi. Sama lah alam manusia tu ada geografi juga. Itu saya rumah tangga. Saya rumah tangga. Start pula. Ni lain, dia ilmu alam tu geografi. Ayah saya ni geografi. Namun begitu, seorang pengetua, seorang guru besar ni dia belajar semua. Kalau ada cikgu sakit apa kan, nak pergi swab test apa semua, dia gantilah dia belajar matematik, dia belajar bahasa Inggeris. Jadi semua dia boleh lah. Faham. Dan saya pernah kena hukum juga dekat sekolah di Bandar. Masa tu saya curi jambu. Curi jambu kat sekolah? Curi jambu bukan dekat sekolah, dekat luar pagar sekolah tu. Tapi ada orang report. Bestnya. Dia report, dia kata tadi ada budak-budak cikgu curi jambu, anak cikgu pun ada kat situ. Hebat. Jadi kita pun kena ketuk ketampi tengah panas, kena juga. Lagi teruk tak kalau anak cikgu kena anak dia guru sebenarnya besar kita ni bila dah jadi anak cikgu kita jadi lagi susah tau dekat sekolah. Sebab kita ni orang selalu banding-banding kan. Yang senang nak petik lah kan. Kau tak anak boleh. cikgu ada. Aku tak apa, aku bukan anak cikgu dia. Kau tak boleh buat. Jadi kita pun jadi kekok lah sekolah tu, agak kekok lah. Kira left out lah juga. Zaman sekarang FOMO. Fear of missing out. Jadi FOMO lah. Adalah momo FOMO tu. Ada yang baik, ada yang tak baik. Kat sekolah masa tu pun dia dah forbidden. Sebab anak cikgu. Anak cikgu. Jom betul. Bukan anak cikgu ya. Namun begitu satu rugi dia kena balik lambat. Kenapa? Sebab cikgu budak-budak semua dah balik kan, Ya, cikgu tak dia balik sambung lagi. lagi. Kita datang ayah kan, duduk je bilik dia. Kadang-kadang bila naik motor balik tu sambil lelap. Allah kesian. Sampai nak jatuh naik motor. Patutlah kurus. Kena angin kan, budak-budak kan kena angin. Angin tiup memang tumbang ada lah. Kenapa kali? Alah, kesiannya. Okey. So itu sekolah rendah. Kalau let's say your zaman sekolah menengah pula lah. Okay? Sebab Abang Amin start dalam apa nama ni, nyanyi, tunjukkan bakat tu memang dari zaman sekolah rendah ke sekolah menengah ke? Dia sekolah rendah, saya tak tunjuk sangat bakat saya. Sebenarnya saya tak tahu saya pandai menyanyi. Takkan lah. Okey, tak apa. Masa di sekolah, saya pernah menyertai beberapa program lah, tapi lebih kepada nasyid. Masya-Allah. Nasyid, lepas tu ada macam tilawah. Tilawah budak-budak lah. Tilawah budak-budak ni dia baca Al-Fatihah je, dia tak baca An-Naba, dia tak baca. Dia Al-Fatihah dengan Qul Huwallah tu je. Taranum dia. Qul Huwallah. Saya senang kita hafal kan. Kita walaupun kita tak pandai baca lagi, kita hafal kan. Itu saya masuk bidang tu. Okey. Masa menyanyi ada persembahan apa saya tak masuk. Sebab saya ni tak confident saya nyanyi. Semua kadang-kadang saya menyanyi tu apabila dipaksa. Okey. Adalah budak nak kenakan kita kan. Dia kata, tu Aming pandai nyanyi dia. Dia kita Aming naik petang kita dah jadi bersalah orang tolak-tolak. Naiklah. Jadi saya pernah terlibat secara tak langsung lah. Tapi untuk menonjolkan sebagai seorang yang menyanyi tak ada. Sekolah menengah pun tak ada? Sekolah menengah pun tak ada. Sehingga saya habis sekolah tu baru saya start. Ya ke? Saya start menyanyi masa dengan Spring. Tetapi saya mula belajar bermain gitar ketika umur saya 14 tahun. Itu mula. Saya dulu asalnya pernahlah saya cerita dengan wartawan apa, saya sebenarnya dulu bercita-cita nak jadi gitaris. Okey. Saya
suka main gitar ni sebab gitar ni saya tengok macam seorang yang macho lah bila dia pegang gitar, dia golek-golek bila kita tengok Mang Kidal. Sama dia semua masa tu kita tengok hebatnya. Zaman dulu tak tahu kenapa, tapi zaman-zaman dulu kan memang macam orang tak. Yalah, obviously the lead singer semua dah, oh my god, lead singer. Tapi yang ada gitaris kan. Ada klip yang gitaris ataupun bassist. Dia gitaris dapat perempuan. Betul. Betul. Astagfirullahaladzim. Okey, itu cerita lain bang. Nanti bukan sebelah nanti kita borak lama-lama. Jangan petal bang, jangan petal. Itulah kita basuh. Tak payah di cover line. Dia gitaris lebih cepat kahwin daripada True. Rasa nak jadi gitaris. Okey. Senang dapat jodoh. Gitu. Jadi apabila saya Spring, kebetulan Spring masa tu dia tak ada penyanyi. Betul. Cerita dia panjang lah cerita dia. Spring tak ada penyanyi, saya berjumpa pun di satu tempat kita tengah praktis. Dan dalam kumpulan Spring tu ada yang saya kenal lah. Saya ada kawan saya, dia kata, Ming, kau nak tak masuk Spring? Sebab aku tak ada penyanyi aku ada masalah sekarang ni. Penyanyi asal itu ada masalah. Masa tu saya masih main gitar. Untuk band saya ni saya masih main gitar. Lepas tu saya fikir, boleh try. Sebab saya pernah lah menyanyi dekat kampung tu, ada orang yang tahu penyanyi. Dia tu yang recommendkan saya ni kepada orang ni. Panjanglah cerita dia. Jadi kau diam. Okey je bang. Aku cakap ni. Okey. Faham? Lepas tu saya pun jadi belah bagilah. Macam mana aku nak jadi gitaris ke nak jadi penyanyi, nak jadi gitaris? Boleh lah. Dan janji artis. Faham? Saya pun masuk Spring. Bila saya masuk Spring baru saya start menyanyi betul-betul. Dan saya belajar menyanyi ketika rakaman album pertama. Yang sebagai seorang penyanyi yang formal lah, yang official penyanyi lah. Nak jaga dia punya sebutan dia, nak kena jaga tempo dia, nak kena jaga dia kira punya macam nafas. abang terus masuk studio lah kira. Saya belajar dalam studio. Wow. Bukan belajar dekat kelas ke apa. Untuk pengetahuan umum lah, nyanyi di depan halayak ramai satu hal. Nyanyi guna mikrofon, guna minus one, live band satu hal. Nyanyi dalam studio is a different nightmare altogether. Ya, betul. Saya baru faham, menyanyi begini rupanya kita tak boleh main suka-suka, ya kan? Nak masuk, nak lenggok suka-suka. Di mana kita situ nak kena feel perkataan dia tu. Kalau sedih nak kena sedih. Kan kalau gembira nak bagi nampak gembira. Ni kita batas sedih, lagu ceria pun sedih. Itulah pasal. Tak boleh rupanya. Jadi di situ sekarang lagi susah. Menyanyi kena pakai topeng. Lagi tambah lagi. Lagi susah lagi perkara ni. Itu dah mana topi itulah tu masalahnya. Jadi daripada situ social distancing. Saya punya gitar masa tu saya ada 2 biji gitar. 3 biji termasuk gitar yang macam acik pakai kan, gitar kayu ni kan. Saya ada 2 biji gitar elektrik. 2 biji gitar elektrik, 1 gitar kapok lah saya ada. Yang gitar tu saya bagi kat budak-budak Spring. Saya bagi ambil lah, memandangkan aku dah tukar profession sekarang kan, kau pakai je lah gitar aku sampai sekarang. Jadi saya terus bertukar daripada cita-cita nak jadi gitaris jadi penyanyi sampai sekarang. Alhamdulillah nasib baik jadi penyanyi. Dia ni saya rasa dia jadi penyanyi bukan sebab Kenapa pula? Dia punya muka dia pasal tu jambu Dia jambu bang. Betul bang. Tak, sebenarnya saya sajalah nak melayang feel hari ni kan. Pasanglah video AJL. Rasanya lagu Sampai Hati kot. I think was lagu sampai. Ya Allah bang. Saya tengok dengan kami saya pula. Jambu yo. Sebab biasa kita dengar lagu kan. Lama tak tengok video. Tengok video tu balik. Bang, betul jambu bang. Adakah itu memainkan peranan? Diceritakan pasal jambu ni. Dah lah dicuri jambu. Pasal jambu ni ada cerita dia. Saya pernah menyanyi dengan Anima Yuni. Anima Yuni Nandu tu. Masa tu saya baru lepas buat rebonding rambut. Okey. Lepas tu saya berjalan lah 2 orang dengan Anima Yuni ni dekat satu show kan. Kita nak pergilah kedai nak minum kan. Orang pui-pui. Itu dah jambu air tu. Kita dua-dua rambut panjang daripada belakang teknik rebonding kan. Dia ingat saya perempuan. Yelah, abang sendiri pun cakap abang memang selalu slender, slim dari dulu kan. Betul. Dia ingat saya perempuan. Okey lah, take it as a compliment lah bang. Kira Anima ini hot, abang lagi hot lah. Dia memang dia salah satu faktor untuk jadi artis ni kena
kena penampilan tu kena elok lah. Faham? Okey. Alright. Sebenarnya kan, yang bestnya pasal ni, bila dia di jambunus, dipertikaikan ataupun dipersoal, ada kita orang macam mana dia sebenarnya kita orang nak tahu pengalaman Spring share satu frame berulang kali gitu dengan Sophia Jane. Ini Bang, bukan apalah bang. Sophia Jane time tu bang, wow sangat bang. Abang jambu macam mana pun bang, Sophia Jane tetap wow. And you know bang, you know you're awesome, really, you're great, but it's Sophia Jane. So suami saya nak tahu, ya, macam mana Sophia Jane boleh cakap, okey, saya akan muncul dalam beberapa music video kumpulan Spring bersama dengan Aming, bercinta dengan Aming. Oh, sedih. Dia begini ceritanya. Dalam suara Sebelum dalam suara tu kan, masukkan mic dalam ni bang. Dia memang dia punya Yalah tu saya duk perhati tadi kenapa Alia ni daripada mula-mula mic dia kat depan, lepas tu sekarang dia dah masuk ke bawah. Sebab dia macam nak filter makan tu bukan filter virus je bang. Dia filter suara pun. Dia bunyi dah macam nak makan aku tengok. Betul kan producer? Nak kena macam ni? Begitu. Ya. Baru clear. Okey, dia begini Sophia Jane, cerita Sophia Jane ni. dalam suara. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh Dia memang saya mengakulah, Sophia Jane dia Spring memang dah 100% popular Ya, masa tu. ya. Ya. Okey. Cuma apabila Sophia Jane masuk dalam dunia Spring, daripada 100% terus jadi 210. Betul. Dan boleh dikatakan peminat saya sekarang ni separuh adalah asalnya peminat Sophia Jane. Faham? Sebab ada saya jumpa dengan dia cakap, Ming, aku tak minat kau pada mulanya dulu, dia kata. Aku minat Sophia Jane, dia kata. Tapi apabila aku duk dengar lagu kau hari-hari, duk tengok video klip hari-hari, duk tengok, jadi aku peminat dengan kau. Sampai sekarang, walaupun Sophia Jane dah tak ada lah sekarang ni, belum meninggal lagi lah. Tapi dah belum lagi, namun dia masih terus follow saya. Dan Sophia Jane ini masa dengan Spring tu sebenarnya dia tak popular lagi. Tapi dia up and coming kan? Dia asalnya adalah model kepada satu produk ubat gigi masa tu. Dia lawa. Memang dia lawa sebab dia orang putih. Kalau orang Melayu lain, muka dia orang putih ni lain. Jadi recommend daripada Sony Music. Dia kata, Spring, apa kata kalau kita ambil seorang model ni, saya tengok cantik sangat dekat TV ni. Masa tu dia buat satu iklan ubat gigi. Belum jadi pelakon, belum jadi apa-apa lagi dalam production ni. Dia model ubat gigi. Dia cuma tunjukkan gigi dia saja. Dan gigi dia pun dah cantik lah. Jadi daripada situlah kita pun setujulah. Faham. Spring yang setuju ke? Setuju. Spring setuju masa tu. Bukan Sophia Jane lagi setuju. Spring yang setuju. Dan boleh dikatakan Spring pun ada membantu jugalah dia untuk naik. Sebab lagu Sampai Hati tu sangatlah menutup dia. Sehingga kan TV ni hari-hari duk pasang, menjadikan lagu tema setiap kali RTM ni nak tutup TV. Masa tu TV sampai pukul 12 malam. Tak sampai sekarang macam 24 jam. Setiap kali TV satu ni nak habiskan siaran dia, sebelum pada lagu Negaraku, lagu Sampai Hati. Dia punya hebat dia, betul. Saya perhati masa tu. Dan ramai orang cemburu masa tu. Termasuk beberapa kumpulan yang sama kita pun cemburu. Sehingga kan lagu Sampai Hati ni pernah memenangi 15 carta radio. Masa tu ada 14 je. Tahu tak satu lagi carta apa? Carta radio orang asli menang juga. Dia masa tu ada radio 3. Radio Farah ni tak ada lagi. Farah punya radio cool tak ada lagi. Dia masa tu kan. Dia radio 3 Kuala Lumpur, radio 3 Shah Alam, radio 3 Perlis, radio 3 Ipoh. Dia macam tu je. Dia ada 13 negeri. Jadi 13 carta ada. Tapi Spring pernah menang 14 carta. Jadi kita pelik, kenapa 14 ada 2 apa satu lagi? Rupanya ada 2 orang asli masuk juga. Dan menang juga. Dan daripada situlah kita sama-sama naik dengan Sophia Jane. Daripada situlah dia pun memang dia tak dinafikan, dia memang sangat lawa lah. Sangat lawa lah. The feel tu bang. Dan lawa tu memang penting lah. Lepas itu apabila kita dah naik, dia pun dah naik, Spring pun dah naik. Jadi untuk
untuk apa projek yang seterusnya tu kita fikir kena pakai lagi Supra Jin kalau nak lebih popular lah kan. Tak boleh reject ni cakapnya. Jadi masa tu kita pula minta dengan dia lah. Dan Sophia Jin untuk yang kedua punya video klip dia dah macam nak demand dah. Dia dah hampir nak demand tapi mungkin kerana ada sifat dia punya belah kasihan tu, maka dia fikir dulu pun aku pun masa tu sama-sama naik dengan Spring, jadi dia pun tolong untuk 2 lagi lagu, iaitu lagu Bougainvillea dengan lagu Betulkah Cinta, dan sekali lagi album tu meletup lah dengan bantuan dia. Memang saya akui memang Sophia Jin banyak chemistry lah mungkin kan. Dia tak lebih ke mana-mana, dia chemistry tu jadi dia. Dan baru-baru ini pun ada lagi daripada cadangan daripada peminat dia kata kalau Aming ataupun Spring buat lagi sekali kerjasama dengan Sophia Jin. Saya why not? masalah sekarang saya ni dah tak mampu nak bayar dia sekarang ni. Itulah masalah dia. Dia dulu harga lain. Sekarang ni harga dah lain, jadi kena fikir panjang lah benda tu. Betul tak Alia kan? Jadi tak boleh pergi. Ingat senang-senang kita nak orang dah popular kan. Jadi kita pun tengok juga dia busy. Okey. So memang kita banyak cerita pasal Sampai Hati kan. Aku dah tak tahu dah rupa okey kan? Sebab hidung pingit dan semua mic tu dah makin ke dalam dah kita. Tiada. Itulah dah sampai hidung dah. Okey. So memang kita sebab ialah Sampai Hati AJL ke 8 sebelah. Aku pun dah confused dengan tu. Tapi yang penting is nak bagi tahu lah AJL ke 36. Yes. 36. Adalah pada 15 hari bulan Mac. 14 hari bulan Mac. Aku duk 15 dia. Lepas tu dia cakap 14. Okey. Producer. Yes. 14 hari bulan Mac 2021 akhirnya jalan jua, walaupun SOP ketat dan segala bagai, we can enjoy it lah. Okay, dan all the best kepada semua yang bertanding. Okay, so boleh nak tahulah. Okay, dia AJL sekarang dengan AJL dulu lain bang. Sekarang stylist, orang artis punya persembahan, artis tu ada stylist, penyanyi, penari latar ada stylist, ini ada stylist, pemuzik ada stylist. Dulu dia stylist pun ada stylist lain. Betul. Ni siapa pula ni? Ni pembantu aku. Ada stylist tu. Ini asisten, ini stylist dia. Itu lain. So okey. Zaman abang AJL dulu yang ke-8, yang ke-11 confirm lah tak ada stylist. Sebab asal band je kita tengok jeans, jacket. Jacket. Ya betul. Dan apa sekalipun lah. Switch ke, Spring ke, Matra ke. Eka Matra. Tu topi baru li tu. Dulu tak ada topi. Topi dulu tak ada. Tengok colour terang lagi tu. Kalau dulu mesti dah lusuh colour dia. Terang lagi colour tu. So kalau zaman Spring, you made it to the final, everything. Siapa stylist Adam? Dia sebenarnya dulu kita banyak dibantu oleh syarikat rakaman. I see. Dan syarikat rakaman dia ada PRO dia, ada A&R manager, dan juga ada kru-kru macam pekerja-pekerja store, yang driver van, pengangkutan lain, yang tu sama tu bekerja sama. Tapi yang bestnya, yang dulu ni, apabila kita dalam baru jual album, baru release album, dalam masa 3 bulan, kita akan ditajakan kehidupan kita sepenuhnya oleh syarikat rakaman. Sewa rumah dia bayar, makan minum boleh claim. Dia ada allowance, kalau kita keluar ada allowance lagi. Dia memang ditaja. Lepas tu kalau kita pergi ada program mana-mana, PRO yang akan tolong kita. PRO yang kerja kat syarikat rakaman tu lah, pegawai perhubungan awam tu kan. Nanti dia akan carikan baju, nanti dia bawa kita pergi TV, nanti dia bawa kita pergi praktis pengangkutan dia yang disediakan lah. Nanti dia akan jemput kita kat rumah dengan van syarikat. Itu song lah. Memang begitu sistem dia. Tapi bila kita nak kerja, dan kita tak payah bayar benda tu. Free, semua free lah. Free tu free, tapi macam mana, you know, the image, the style. Maksud tu memang tak ada lah. So you all memang baju kita orang punya sendiri. Lepas tu praktis, cara praktis pun kita orang punya sendiri.
Lepas tu kalau kita ada masalah pun kita terpaksa selesaikan sendirilah. So ada momen lah, ada momen dalam satu persembahan tu yang dia tengokkan. Abang naik, and then the song dah start. So abang naik, lepas tu abang pergi tengah stage tu. Lepas tu dia punya feel tu lain macam tau. Yang macam you felt the words lah. Macam abang nak cerita lah lagu tu, the lirik lagu tu. Siap, dramatic and everything. Zaman sekarang ni kalau orang nak buat persembahan macam tu, mesti kena ada guru drama ke, coach ke apa ke. Spring ada juga ke? Masa tu kita tengok kat TV je. Tengok TV? Belajar kat TV juga? Kita tak ada YouTube ke Facebook, tak ada. Masa tu kita cuma tengok kat TV, belajar tengok dekat video orang putih macam mana. Kalau zaman sekarang dia belajar sendiri lah, by heart tengok by TV. heart. Oh. By heart dia. Kita main reka-reka, jadi tak jadi ikut dia. Jadi bang, jadi. Dah berpuluh tahun tapi nak bagi tahu lah bang, jadi bang. Bang. Dia masa tu sebenarnya apabila ada program macam pertandingan, dia lebih kepada markah, lebih kepada gimmick sebenarnya. Dia masing-masing nak tunjuk gimmick, apa gimmick dia kan. Jadi kita bukan nak tunjukkan muzik ataupun lagu, tapi kita lebih kepada nak persembahkan. Tapi zaman tu tengok band dia orang memang lantak lah gimmick, aku nak nyanyi. Nak buat dia sepatutnya begitu je. Kan? Senang sikit lah. So, bercakap pasal persembahan, nanti Abang Acik dah ding-ding. So, Abang Acik nak standby nak nyanyi dah. Tapi sementara tu Amen. Cakap dengan dia amen. Tapi amen. Tak pastilah kuat apa kan. Tapi kalau you all nak dengarkan dengar lagu, sila vote ya, sila undi. 3 lagu yang boleh anda undi adalah Sampai Hati, Feels, Gali Lubang Tutup Lubang. That one memang ada sedikit wow di situ. Penyanyi asal Rumah Irama, abang buat persembahan lagu ni ketika Gegar-Gegar Tri ya. Hebat, okay. We're going to talk about that kejap lagi. Dan juga Bogini Gila. So you all boleh undi lah lagu apa yang korang nak dengar. Nanti insyaAllah kita akan paksa juga abang menyanyikan. Tak pun Abang Acik nyanyikan. Tapi yang penting sekarang ni Abang Acik nak persembahkan gitu lagu Senyum. Ada aiskrim dari Scoop DAPD. That's okay, I want the mango. Silakan bang. Bismillah. Free ke? Free bang. Free. Free confirm sedap. Pada iramaku berpesan, lagu ini ku tujukan padanya yang tersayang. Nasibku kau pernah dipersiap, lalu ku bawa cintaku sebagai penawarnya. Biar lukamu masih terasa, sesaat engkau tidak ku temui. Aduh, begitu jika engkau mampu, badai jauh di lautan, tiada ketepian. Sebegitu cintaku padamu. Usahlah cinta dibawa bersama, ditenggelami matahari di timur. Gelap gelita tiada bercahaya, ku tiada berdaya. Ku ingin selalu di sampingmu, tiap waktu siang melambai malam, bagaikan senja denyutan cinta kita, menyambung hadirnya. Akan ku bina istana bahagia, menjadi lambang kasih berpanjangan.
Nasib The feels Baca you memang otai lah. I'm sorry lah. Leave it lah. Memanglah otai keluar dari tua dia. Janganlah pandang macam tu. Baru nak bagi. Dia tak. Semua salah. Tak, memang dia nak cakap yang tu. Sebab dia tua dia. Dia tahulah, Mek. Jangan bergaduh. Jangan bergaduh. Dulu saya followers dia. Ayo. Bagus. Abang okey. Okey. Maka isi dulu bang. Scoop DACD. Ini ada salted caramel and cookies bang. Manisnya. Baca? Manis. Chocolate chip. Manis. Hati-hati ya. Hati-hati. Dapat warning dan jaringan warning di situ. Okey. Alright. Okey. So sekarang ni kita nak terus ke soalan-soalan yang lebih deep. Dia tahan. Ingat dia deep. Itulah dia. Tiba-tiba glamour tot. Tak ada. Siapa yang kena tot, tak adanya tot. Namanya Nashita. Pecah. Okay. So sekarang ni sebenarnya okey lah. Just nak remind korang untuk undi lagu yang orang nak dengar. Iaitu antara Sampai Hati. Dari lubang. Apa lubang? Lubang tutup lubang. Yes, yang itu. Dan juga Bougainvillea. Okay, so sila undi yang kena di hati Bougainvillea. Okay, tolong supaya kita boleh dapatkan mereka Abang ni untuk nyanyikan Bougainvillea. Tapi undilah apa yang you all nak Bougainvillea. Okay, alright, terima kasih. Alright, so sekarang ni kita nak cerita sikit pasal 1 Februari 2011. Sudah? Okay, tarikh keramat lah. Okay, so abang telah menerima 8 tahun hukuman 8 tahun penjara dan 10 sebatan. And dia tengok satu video ni bila you very open about it. Thank you very much sebab dia macam menyedarkan orang. 1 sebatan tu dah confirm kulit koyak dan 10 sebatan tu harus diterima dalam masa 1 minit. Abang ada mention 10 saat sebat. 10 saat sebat. Abang ada mention abang dekat luar pintu boleh dengar the switch tau, bukan the landing, the switch tu abang dah boleh dengar. And abang ada mention juga orang yang kena sebatan tu sebelum abang bila dia keluar dari bilik tu dia tak jalan, dia merangkak. So kita nak tahu sekarang ni perasaan abang sebab you spoken about this many times, but lagi spesifik apa perasaan abang betul-betul sebelum dan selepas sebatan dijalankan. Okay. This one is after the medical check-up in the morning. Yang tengah menunggu tu lah. You know right after this giliran aku. Apa yang di pikiran abang contoh? Kita dah tak boleh tidur lah sebenarnya. Dia akan bagi tahu kita kena sebat ni sehari sebelum lah. Dia sebatan dijalankan setiap hari Khamis. Right? Sebatnya kan. Betul? Pagi Jumaat. Selepas subuh hukuman gantung jalan. Selepas subuh hukuman sebat. Jadi hari Rabu siapa yang kena sebat besok. Jadi nama saya ada dalam tu. Selepas sebulan kan? Selepas beberapa minggu lah. Baru kita bukan kata masuk penjara tu terus sebat. Dia ada jadual-jadual dia sebab dalam hukuman sebat ni ramai juga yang kena, bukan saya seorang kan. Dia ada juga pendatang-pendatang asing pun ada hukuman sebat. Macam pendatang asing yang masuk tak ada pasport, satu sebat. Jadi kita campur lah. Saya dapat nama tu, hari Rabu tu kita dapat nama, besok ada malam tu tak. Kita tu kan balik merangkak, lepas tu berdarah-darah, lepas tu ada yang tercabut isi dia sampai tak boleh pakai seluar 2-3 minggu tak boleh pakai seluar lah. Asyik bogeh je kat dalam. Dah tak boleh pakai seluar. Ya, faham. Sakit tu. Dia melekat. Ya. Melekat kat luka tu kan. Kita dah takut lah macam mana aku besok ni. Kita melayan perasaan sendiri lah malam tu dengan tak boleh tidur. Kita pergi sebat pun dengan tak tidur. Ya. Tidur makan. Pagi-pagi lagi dia kok itu nombor sebut nombor IC apa hukum dia ingat
ingatkan balik kan. Okey, ini sebabnya. Sebatan betul. Betul tak nama jalan. Belum sampai ke bilik kesihatan kita. Ya. Ada seorang Dia dia lemah jantung macam ke doktor apa? lah. Dia sebenarnya bukan doktor, dia dresser. Dresser tu apa? Dresser ni pembantu. Oh. Bantu doktor. Dia gantung juga yang test jantung tu. Yelah, Jadi yelah. kita tengok doktor, kita panggil dia doktor. Ya, faham. Tenang kan. Orang nak fikir benda lain. Aku tak pergi sebat. Dia pakai baju doktor. Baju jubah tu. Yelah. Dia betul. Terima kasih doktor. Bukan doktor, itu dresser. Budak pula bagi tahu. Yelah. Dia macam, ya aku ada fikir benda Tapi tu. kita ni tak tahu kan. Ya. Kalau kita tengok ada kan. Cek. Oh sihat, tak demam, tak apa, boleh ambil hukuman sebat. Jadi beratulah sebelum kita ambil hukuman sebat tu, sebelum pergi pakaian pakai. Tapi bila nak sebat, kita cuma diberi dicawat. Bukan kata pakai 100% tak lah. Cuma kita tutup depan je, belakang tu buka. Sebab sebat tu dia tak boleh lapik dengan kain ke nak lapik-lapik dengan apa, dia memang kena dekat kulit. Dia kena direct kat kulit. Jadi dia tu datang sini ada yang kena sebat, ramai lah, dah ada dalam 30 orang. Tapi yang paling tinggi sekali yang terima sebat ada seorang lagi. Dia kes dia ada 16 sebat. Saya 10. Dia 16. Kes saya tengok dia tu sebagai motivasi. Okey. Aku ni 10 pun dah banyak, tapi ada lagi orang yang lebih banyak pada aku. Ada juga lah nasib aku ni kan. Jadi yang menjadikan tragis dia selepas jadikan saya ni lebih sabaran lagi saya terpaksa. Dia betul-betul sebelum saya. Jadi apabila dia masuk dalam bilik itu tu, dia sebat ni bila dia angkat rotan tu berbunyi dah angin dia tu. Ada bunyi. Abang Haji selesai aku makin meremang dulu. Itu sup apa tadi tu? Tolong. Sebab sup tadi tu yang saya masuk penjara tu. Itu saya jadi pelik tu sup. Apa Allah? Sebatan Kita bogel semua ni. Jangan. Seorang Indonesia ni kecil. Ya. Kan? Bukan macam kita ni badan besar kan. Badan dia kecil halus je tapi tak ada pasport. Sebab biasa penjenayah badan besar-besar kan. Takkan badan kecil penjenayah. Cuma dia ni salah dia tak ada pasport. Tapi kena sebat. Satu sebat yang badan kecil macam tadi tu dia boleh pensan. Iyalah. Pensan dia. Ampun pak. Terus berusung bawa keluar. Baru satu sebat. Depan kita. Masa abang tengah menunggu tu. Masa tu menunggu ni. Allah Tengok kenapa pula berusung, bukan dia ni satu sebat. Ya Allah, macam mana aku ni 10 ni. Kan? Satu sebat pun dah berusung pensan. Kita dengar lah masa sup bila dia pukul tu bunyi pow. Ada sound effect ni. Bila pow tu macam dia pukul bantal, bukan macam pukul orang, macam pukul bantal. Bunyi kuat sangat lah. Kita duduk luar bilik pun kita boleh dengar lah benda tu. Papek. Dah lain dah jadi juta ni. Dia orang tua nak budak seronok. Tapi ini betul Bila dia pukul tu saya dengar, ampun pak. Mana kita dah tahu tu memang sakit sangat ni kan. Kalau dia diusung tu. Lepas tu saya tengok pensan budak tu. Diusung. Lepas tu yang 16 ni masuk ni. Yang 16 masuk ni. Sebablah dia sebat. Bila dia sebat, saya tengok bila dia keluar tu, dia punya punggung dia hancur. Dah tak nampak punggung, nampak darah ni. Dia tempat yang sama 3 kali, 4. Dia ada 3 tempat. Walaupun 16 pun begitu juga. Dia macam mana dia kira tak tahulah. Ada 3 tempat, 3 jalur. 3 jalur. Dan dia training lah, dia memang betul-betul boleh. Saya pun pelik lah. Memang ada training lah. Macam oh my god. Kan? Dia training. Macam syak suta. Dia memang jalan terus. Dia jalan terus. Dia tak ada. Tapi ada interval 10 saat. Dalam 10 saat, selang antara 10 saat je. Rotan 1 dia kata kan. Dia cakap. Rotan, pakai mana ada speaker. Rotan 1. Pow.
dua. Pak. Otak. Ampun, Pak. Tak mau buat jahat lagi. Masa mula-mula tu saya terkejar dia. Saya Kat sekolah. kat sekolah ke apa macam kita terbalik motor kan pedih. Luka-luka. Oh, sakit bukan pedih. Seluruh badan sampai kita jadi panik. Sakit dia tu. Kita bayangkan ada yang kesakitan. Sambil dia siat. Faham. Bulu tu akan menyiat badan kulit kita. Bila dia pukul, dia tarik. Bila dia pukul, dia tarik. Dia bukan pukul tu letak kat situ. Dia libas tu. Kan, dia libas. Yes, perkataan yang palingan libas. Libas. Dia bukan sebat. Dia libas. Bila dia pukul, dia tarik. Jadi Allah. Allah sehingga kan satu tempat yang jalur tu kan. Saya tanya budak bontot aku. Dia kata bontot kau ni dah boleh letak pensel lah dia. Allah. Tempat yang dia libas. Sebab kulit tu dah tercabut dah. Dah masuk isi ke apa? Allah. Sakit. Orang cakap beranak sakit. Beranak sakit. Amboi. Kan? Orang cakap sakit beranak ni. Sakit beranak. Sebab sakit. Betul saya cakap. Beranak dia kepoh ni. Kepoh. Banyaklah kelepuk. Mana kita tahu gila buat gila lain ke? Ini sebab ni. Tapi okey. Masa dia sebab tu dia ikat. Dia ikat kita, dia takut kita lari. Ya, faham? Pernah juga. Sampai yang satu sebab tu sebenarnya memang nak minta berhenti. Betul saya cakap. Ya Allah, saya cakap saya dah tak boleh tahan, dah takut, dah panik. Tapi abang nak adjust badan pun dia dah. Nak adjust nak bagi tahu lah, cik, boleh tak sambung besok? Konon-kononnya. Rupanya tak boleh. Rupanya 10 sebatan itu sekali jalan. Dan apabila dah habis sebatan, proses sebatan tu dah habis, dah makan masa dah sembuh sikit, baru saya tanya pegawai penjaga tu sebenarnya sebatan ni sekali jalan berapa maksimum dia? Dia kata 20 maksimum. Yang kalau ada sebatan yang 20 pun sekali jalan. Dan saya pernah tengok seorang kawan saya ni dia kena 20 sebatan. Dan dia juga terlibat dengan masalah dadah lah. 20 sebatan. Dan dia ni kalau kita tengok handsome lah. Handsome, putih kan. Putih orang dia. Lepas tu bila kena 20 sebatan tu dia punya kesan dia tu dah melekuk, dah macam jadi macam kawah. Dia punya isi dah cabut lah dia. Dah boleh isi air lah dalam tu. Ada kawah dua. Bayangkan sakit dah macam mana. Isi tu cabut, sakit dah. Saya tak kan tu bang. Itu okey. Jangan isak dadah, jangan buat jenayah lah. Okey. Aku minta tolonglah bang. Sebab ada orang juga kami nak tanyalah pasal muzik. Janganlah tanya pasal kisah hitam orang. Tak baik bukan. Mungkin abang boleh ceritakan kenapa abang Amir ni memang dari awal abang when you release. Sebab saya You very open lah dia. Sebab saya balik pada diri saya. Saya buat begitu dulu sebab saya tak ada sebenarnya. Kita tak tahu. Kan? Kita ingat Ustaz Dadah ni bolehlah suka-suka Ustaz Dadah kan. Lepas tu kita pula penyanyi, peminat ramai, polis pun peminat. Kan? Betul tak? Kadang-kadang menteri pun ada minat kita. Tak boleh adjust. Rupanya ada satu tempat ni kita tak boleh nak adjust. Jadi kita tak tahu benda tu. Ini yang saya cuba sampaikan kepada orang. Saya cuba sampaikan ilmu. Dan ramai, saya percaya ramai yang di luar sana tu terlibat dengan jenayah kerana dia tak tahu kesan dia macam mana. Betul. Kan? Dia tak tahu bila dah jadi macam ni, keluarga dia akan apa hadapi. Bila dah jadi macam ni, anak dia jadi macam mana. Bila dah jadi macam ni, kerugian RM1 jadi macam mana. Dia boleh dikatakan rugi ketika saya masuk penjara tu. Kalau saya dihitung, kalau pendapatan saya RM50,000 setahun, bayangkan saya 6 tahun penjara, berapa ratus ribu saya rugi. Kali 6. Tak RM300,000 rugi. Gara-gara masuk RM300,000. Itu dah penjara. Sebelum masuk penjara tu abang pernah mention. Sebelum dipenjarakan pun abang dah mengalami mistis Ya dah, kalau nak kira dengan duit kita habis kerana dadah pun berapa ratus ribu dah. Itu lagi. Nak bayar lawyer dah berapa ratus ribu lagi. Sampai jual tanah, jual apa semua. Itu yang kita cuba nak sampai kepada orang. Pengajaran. Ada orang ni dia tak sampai. Jadi pernah mengalami, kita lah tolong sampaikan. Thank you. Jangan begini, jangan jadi begini kan.
Kadang kita buat benda tu kita ingat untuk keseronokan semata. Dan kita nak seronok. Kita lupa akibat dia. Dan lupa akibat dia kepada orang lain juga. Itu yang paling yang dia dapat lah bila dia tengok bila abang cerita balik. Is the effect that kira macam abang ceritakan efek dia kepada isteri abang, anak abang, keluarga abang. Anak saya tak pergi sekolah berapa bulan Alia. Malu, budak-budak tanya, betul ke bapak kau masuk penjara? Jadi kita macam mana perasaan kita dalam penjara kan? Ini yang kita nak share dengan orang kan? Okay, bercakap pasal dalam penjara tu bang, nak tanya very quickly lah kan. Pada abang sendiri lah, okay? Kau jangan peduli dia tu. Daripada aku tak tahu. Ni antara kita berdua. Ini cara Fazana ni memang tak boleh. Minggu lepas, 2 minggu lepas dia confident nak pakai makeup. Macam dia yang nak host. Jangan cerita Dia yang ajar kita, dia yang nak makeup. Minggu ni dia datang terus makeup. Gejam aku. Ada tak aku nak balik ke? Tak. Okey. Tak, alright ni. Dia sebenarnya dia buat macam tu, dia nak balas dendam dulu orang buat dia macam tu. Jadi dia jadi kelabuk. 5. Jadi sekarang Tak ada. Kita pula dia Orang tak berani interfere dengan Farah. Kan kena balik kat mata dia very quick. Okay. So very quickly lah bang. Nak tanya bila bang keluar dari penjara tu, I ada tengok video tu bang. Bang, tak pasal-pasal, tak memasal abang duk senyum, akak duk senyum. Aku yang menangis kat depan TV tu. Bila you keluar. Because bukan apa tau bang, sebab masa abang masuk tu, your son kan? Was about 3 tahun kan? Bila abang keluar tu, dia dah paras ni dah. Betul. So, Darjah 3. Darjah 3 kan? So bila tengok muka abang, bila tengok muka Kak Sabaya macam, Alhamdulillah. Baru bila tengok muka anak abang tu macam, wow, rasa sakit yang macam bertahun tak jumpa ayah, datang jemput kat sini, sampai macam seolah-olah dia tak tahu macam mana what to feel. He didn't know what to feel. Macam perasaan abang bila jumpa anak tu macam mana? Dia banyak faktor lah yang menyebabkan kita boleh tempuk benda ni sebenarnya. Yang pertama, mungkin kalau saya tak masuk penjara, saya akan jadi lebih teruk. Kan? Ataupun mungkin dah pergi kepada hukuman yang lebih berat, seperti hukuman bantu. Kan? Mana kita tahu kan? Kalau kita tak dikawal. Betul. Itu satu yang menyebabkan saya boleh jadi kuat. Yang kedua, apabila saya duduk dalam penjara, saya dapat satu ilmu untuk menjadi seorang manusia yang sebenar. Yang kita tak tahu selama ni kan. Selama ni kita rasa kita ni hebat, selama ni kita rasa kita boleh buat apa saja, berani buat, berani tanggung. Kan? Rupanya dah ada sampai satu masa ni sebenarnya ada satu kuasa lagi yang lebih besar yang boleh kawal hidup kita sebenarnya, yang akan mengawal hidup kita. Itu satu. Dan banyak juga ilmu yang saya dapat daripada penjara ni. Jadi daripada faktor-faktor itu, apabila saya tengok keluarga saya masa lagi kuat, boleh terima saya, boleh datang melawat saya, anak-anak saya pun kuat, sihat. Datang jemput saya setiap bulan kan. Boleh menerima saya seadanya. Jadi di antara itu yang faktornya, maknanya saya fikir sekali ini apabila keluar daripada penjara, saya kena mula hidup baru. Dan kalau saya memandang ke belakang, saya akan terus jadi orang yang gagal lah. Jadi saya tak boleh fikir belakang, saya tak boleh fikir apa orang cakap. Kalau orang nak cakap ni, kalau kita tengok dekat YouTube, ustaz pun kena dislike. Betul tak? Jangan kata kita. Ustaz dislike. Betul tak? Ustaz ni, apa lagi kau nak dislike? Orang ni belajar sampai Madinah, Akademi Al-Quran pun kena dislike, apa lagi kita. Betul tak lihat? Jadi saya fikir benda ni saya kena tolak tepi. Dan saya akan bagi masa. Kehidupan saya dah banyak dah bagi masa, sehingga kan 40 tahun saya bagikan masa dengan macam tu. Jadi apabila keluar, saya fikir aku kena cari sesuatu yang tidak merugikan aku lagi. Untuk keuntungan di dunia dan juga yang penting untuk keuntungan di akhirat. Dan saya pernah terbaca satu buku ketika dalam penjara tu. Dia kata kalau kamu nak dapat dunia, kamu kena kejar akhirat. Kalau kamu kejar dunia, belum tentu lagi dunia itu akan kamu dapat. Tapi kalau kamu kejar akhirat, dunia kamu akan dapat. Jadi saya berpandu pada situ, betul.
Jadi apabila dalam penjara tu saya mula mengejar akhirat lah. Saya belajar mengaji, saya mula semayang, saya berpuasa sunat, apa yang kita tak pernah buat lah. Sepanjang hidup kita ni boleh katakan saya bertukar 360 darjah lah. Walaupun sekarang ni orang cakap, orang masih cakap ya lah Aming tu sekejap aja. Dia tak tahu kita sebenarnya macam mana. Sebenarnya kita kalau kita nak kena berubah dah banyak sangat kita berlakukan transformasi tu. Dah jadi ditransformasi daripada kereta jadi robot dah. Dah tak nampak rupa kereta lagi dah. 360 darjah saya bertukar. Jadi saya kenal diri saya. Dan saya tahu apa yang saya buat. Dan saya rasa itu yang perlu saya buat sekarang dengan sisa-sisa hidup yang saya yang ada. Kalau boleh saya nak tebuskan balik dengan kesalahan saya. Bukan kata nak siapa, tapi saya buat semata-mata untuk kejayaan diri saya di dunia dan juga di akhirat. Begitu Alhamdulillah. Apabila saya bertransformasi tadi semenjak dalam penjara, rupanya janji Allah ni benar. Di mana sebenarnya kalau nak dibagi tahu pada ahli ataupun penonton-penonton, dalam penjara lagi saya dah mula dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Padahal saya duduk dalam penjara. Tapi isteri saya kat luar gemuk juga saya tengok. Okey, Cok, sebelum itu memang geramlah tu. Sebab kita ni okey. I'm sorry. Abang mad respect. Sangat-sangat respect. Tapi saya sebagai wanita, sebagai ibu, saya terpaksa juga tanya Kak Sabar Yasin. Oh, saya kena keluar ni. Jangan keluar, jangan keluar. Ini di bilik. Kita di bilik. Oh, dia boleh berjalan. Bilik. Okey. Sorry, I want to know, okey? Sebab saya jenis yang topeng dia tu? Tak apa, okey. Nanti saya pas. Okey. Saya ni jenis yang macam very headstrong woman, very, career woman and everything. So bila, rasa bang, ni gentleman. Mungkin ini ada sangkut paut juga lah di gentleman kan. Kak, I'm sorry lah Kak. 6 tahun dalam penjara, setiap bulan, your anak baru 3 tahun. 6 tahun maksudnya like his first few years of living akak berdepan dengan masalah ini. The financials, the drugs, and then prison. Tapi setiap bulan tetap pergi jumpa dengan abang. Dan tak pernah, abang ada mention dalam satu interview, tak pernah salahkan dia, tak pernah cakap, you deserve this, tak, ini dugaan. Kan, dugaan. How? Boleh tak bagi tahu kita lah, apa definisi cinta akak tu, supaya mungkin kita boleh faham sikit. Cinta pada abang ni, cinta pada what? Benda tu sebab, okeylah, akak cakap sebab hari nikah lah akak nikah kan. Sebab dalam hati tu cakap, insyaAllah ni yang pertama dan yang terakhir. Kan. So, memanglah kita tak akan minta benda ni semua jadi kan. Memang tak minta dan kita tak sangka kan. Tak sangka benda ni akan jadi. So bila benda ni terjadi, sebab masa dia kena tangkap tu akak ada sama dengan anak sekali dalam bilik hotel tu kan. So yalah memang payah sebab terpaksa pindah balik kampung. Alhamdulillah masa tu mak ada, arwah mak masih ada, duduk dengan mak every month. Memang pergi melawat abang lah. Memang pergi melawat tanpa fail. 15 hari bulan 4 tu dia pindahkan pada Keluang, akak dibebaskan. Akak dibebaskan, abang 3 bulan akak reman, abang Aming bebas, jatuh hukum pergi Keluang, akak bebas kan. So bila macam tu kita pergi tiap-tiap bulan tu sebab kita fikir kalau kita tak pergi kita isteri kan. Takkan kita nak biarkan dia. Kalau dia macam dah jatuh hukum masa tu, takkan kita terus nak hukum dia. Kalau tak ada orang nak bagi sokongan pada dia, siapa lagi? Akak fikir macam tu. Lagipun benda ni akak rasa dia mencuba untuk berbuat baik lain, untuk nak berubah. Kita nampak dia berubah sebab masa during 2 weeks masa dalam tahanan polis tu yang reman, both of us reman dekat Melaka Tengah tu, kita nampak perubahan abang Aming menangis, apa benda, dia kesal atas apa yang kita lakukan lah. Dia sanggup mengaku selagi belum jatuh hukum, dia sanggup biar dia mengaku. Macam tu lah.
So akak decide lah untuk pergi sekali bawa anak sampai hari dia bebas lah. And what was that feeling? Yang akhirnya boleh pegang. Memang selepas 6 syukur tahun. sangatlah. Penantian tu kita menunggu tu daripada dia kata Abang Aming dapat payroll 1 year before tu dia dah janji. Nak tunggu lagi setahun tu memang kita rasa macam kita tak sangka tak boleh tidur malam. Kita nak pergi ambil dia. Apa benda family lagi kan. Fikir mak dia lagi, keluarga Terengganu kan. Payah jumpa kan. Sebab masa tu arwah mak akak ingat lagi. Bila Aming dah keluar, dah settle everything, balik Terengganu jumpa mak. Jumpa mak sana kan. Itulah. And that's what you did kan? Bawa dia balik sana. Alhamdulillah lah. You're my hero lah kak. You're great. You're fantastic. But you're my hero. Okay? Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih banyak kak. Okay. Kita nak sambung sedikit cerita pasal Sambung makan aiskrim. dalam senyap-senyap. Betulkan dulu kain. Kain bahaya ni. Saya tak pakai baju dalam. Jangan tak? Nanti suami saya marah lah. Kenapa awak duduk macam tu? Nampak macam tak ada Dia benda macam mana? kalau masalah isteri saya dengan keluarga dia lah. Keluarga dia kan. Saya bukan jadi pelik lah. You Dengan ada mention. Penerimaan pelik. Mana sekarang saya rasa isteri saya ni dia faham dia sebagai isteri yang sebenar ni. Dia macam faham aku ni isteri kena begini-begini. Ada setengah orang ni dia mudah putus asa. Faham? Mudah putus asa kan. Nampak? Saya pernah jumpa seorang kawan saya, isteri dia padahal dia ni bukan hukuman lama pun, hukuman sekejap kan. Bila masuknya terus nak berpisah dengan suami dia. Sehingga kan suami dia tu kat dalam jadi gitu. Jadi menambahkan lagi masalah. Tapi betul lah kak, apa yang kak saya cakap tadi, masa Cuma nikah tu mungkin isteri yang pertama dan terakhir. Isteri saya ni mungkin sebab nama dia kot. Nama dia Sabaria. Itu yang cakap tadi kan, macam-macam lah. Kalau dia tak Sabaria, dia kena jadi Jamilah. Tak, sebab dia tanya Kak Sabaria tadi, lagi senang dia panggil apa? Kak Sabar. Sesuai. Sangat sesuai. Betul lah pilihan anda. Namun begitu saya bersyukur lah. Alhamdulillah. Allah ni memang beri jodoh yang tepat lah. Dengan background saya yang cinta pukang apa semua kan. Tiba-tiba saya boleh cari satu isteri, boleh dapat satu isteri yang boleh jadikan satu faktor untuk saya jadi motivasi diri lah. Jadi kadang-kadang faktor keluarga ni penting, sangat penting lah. Kan? Jadi kalau tak ada keluarga yang nak support kita, mungkin kita jadi lebih kan? Ada yang ramai dekat penjara ni, ada setengah-setengah budak kan. Setengah-setengah pada banduan tu dia minta dengan pengarah penjara tak nak balik, ada juga. Ya, okey. Tu saya nak, boleh tak kalau I tanya tu Ustaz? Okey, sebab saya ada baca, bukan saja kat Malaysia, around the world. Banduan ni, when they leave, because diorang terlalu lama ada kat dalam, itu dah jadi rumah, itu dah jadi family, itu dah jadi dunia diorang. Bila keluar, happy tu happy, kebebasan tu kebebasan, tapi akan jumpa dinding. Dan abang sendiri pernah sebut, selepas apa benda yang dah jadi tu, nak menang balik kepercayaan orang tu adalah benda yang sangat-sangat susah. So, and apakah, yelah, ini kan lagi abang punya case yang semua orang dah tahu, you're very transparent about it. Ini banduan-banduan lain pun mengalami masalah yang sama. Macam mana abang yang abang boleh bunuh balik tu? Saya buat ni kerana Allah. Kerana Allah untuk selamatkan diri saya. Saya fikir kehidupan saya apabila masuk penjara tu, saya fikir saya dah gagal untuk dunia. Dunia ni tempat yang paling gagal sekali apabila masuk penjara lah. Jadi saya kena berubah daripada situ. Dan kemungkinan kalau saya tak berubah, kalau saya mati, mungkin akan masuk neraka. Kalau dah dunia dah masuk penjara, tak mustahil mati masuk neraka, betul tak? Jadi saya kena nak selamatkan diri saya kena berubah. Dan saya tak boleh peduli kata-kata orang. Bila saya peduli kata-kata orang, besok apa kerja pun tak jadi. Kan? Kita buat begini pun salah, buat begitu pun salah. Jadi saya ketepikan kata orang. Yang penting saya betulkan dulu langkah saya ni. Saya betulkan langkah. Orang nak cakap apa, cakaplah. Yang penting saya betul dan saya rasa saya dah tak menyalahi undang-undang dan saya tak menyalahi agama. Cukup. Kita bukan nak cari redha manusia. Kita nak cari redha Tuhan.
Yang penting Tuhan redha dengan kita, itu penting. Manusia redha tu tak penting. Kan? Jadi kalau manusia redha pun Tuhan tak redha, tak berguna. Kan? Tapi kalau Tuhan redha, manusia tak redha, masih berguna. Jadi gitu. Okey. Kita nak bercerita pasal Al-Quran ni. Abang pula tengok. Jangan tengok, itu dia punya. Oh, itu dia punya. Ya, itu dia punya nota tu. Okey. Sebenarnya so sekarang ni kita nak cerita pasal Abang Min Al-Quran, because when you came out you banyak refer pada Al-Quran dan bagaimana ada satu interview tu le tengok abang kira macam dilahirkan semula seorang born again Muslim lah kira kan. So kita dah tahu cerita tu, last baca Quran umur 13 tahun, tapi dalam penjara tu mula balik baca balik Al-Quran 42 tahun. Sampailah berjaya baca Quran dalam masa 4 bulan dan khatam dalam 1 tahun. Masya-Allah. So okey, nak tanya, setiap orang akan ada, lihat percayalah, setiap orang ada satu surah yang akan relate sangat-sangat pada diri, yang kita akan berpegang pada surah tu. Ya, dalam banyak-banyak Quran khatam tidak, yang tu yang kita akan pegang. What is your surah? Surah dia Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Senang baca. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tak jadi feeling lah. Saya semua surah saya. You feel everything. Namun begitu, saya nak cerita pasal Al-Quran ni, kalau nak cerita dengan dia kan. Ketika saya mula mendekati dengan Al-Quran, masa dalam jaga cepat berlalu. Kalau biasa kita tunggu bila. Rupanya apabila kita mula start belajar Al-Quran, kita jadi galik. Kita jadi asyik kan. Asyik-asyik sehingga kan masa saya nak bebas tu, saya rasa perasaan ni, kalau boleh aku nak duduk seminggu lagi kat sini. Sebab masa tu saya tengah menghafal surah Al-Kahfi. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Ada 3 muka lagi tak habis. Saya tengah hafal surah tu. Jadi saya fikir kalau aku keluar ni, tak sempat hafal, keluar dah konsert ni 3 suara ni. Macam mana aku nak hafal? Master dah panggil lah aku menyanyi tengah hafal ni. Betul? Kenapa aku cepat? Kenapa cepat sangat aku nak balik pula? Jadi saya rasa macam tu. Al-Quran ni memang bantu saya untuk lebih stable. Betul. Dan memang saya banyak menghafal dalam tu. Banyak menghafal, dan kalau nak memang tak ada satu surah yang saya semuanya bagi saya. Ya. Yang paling relatable ada tak yang saya baca sekarang ni surah daripada surah Yunus. Surah Yusuf. Surah Yusuf. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan 'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما
وأتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. lagi. Allah. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Ni yang suara nyanyi dah sedap, dia mengaji pun syok. Alhamdulillah. Dia surah Yusuf ni bukan kata saya sengaja pilih. Dia surah Yusuf, kita tahu Yusuf ni seorang yang Nabi yang handsome. Boleh dikatakan bila dia bercakap burung-burung boleh berhenti. Jadi saya gunakan sebagai pelaris. Lari diri. Masya Allah. Ya ampun. Supaya Aduh. Kan, tak sempat air mata nak meniti, kita balik. Balik. Betul. Aduh. sebagai pelangis. Barulah kita rasa Nabi Yusuf handsome, bijaksana betul, tapi banyak dugaan dia betul. Tak, dia sebagai pelaris. Okey. Kita nak buat time check sikit sebab kalau dengan Abang Aming ni rasanya boleh berjam juga ni lah. Dah lebih masuk kan? Itulah tak. So how? Producer, kita nyanyi? Tutup. Kita boleh bagi tahu. Okey, so sekarang ni minta-minta lah korang sepanjang-panjang ni ada yang like, ada yang share. Kalau tak sempat, naughty. Jadi apa boleh tengok lagi dekat YouTube. Now, minta-minta korang dah undi lagu apa yang you all nak sangat-sangat dengar Abang Amir nyanyi untuk kira macam penutup. Antara Sampai Hati, Gali Lubang, Tutup Lubang dan Bougainvillea. Okey. Keputusannya lagu apa ya? Apa keputusannya? Bougainvillea. Bougainvillea kawan-kawan. Ya, okey. Alright. So, sekali lagi nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Abdul Suci. Definitely don't forget you got 10% untuk frequent customers. Regular customers dapat 10% diskaun. Nak jadi regular customer, register lah. Terima kasih juga kepada Scoop DATB, Saji Cafe, Abang Acik Eka Matra, Ispom is the boss. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang berada di sini. Abang Amir, Kak Sabaria, my hero, juga tim di bilik, sebab bulan depan tak tahu kalau saya balik ke sini ke tidak kan. Tapi insyaAllah kalau janganlah survey, insyaAllah panggillah lagi gitu. And terima kasih kepada anda yang sentiasa menonton di bilik. Don't forget to like, share and also check out their YouTube video nanti. Okay, they will let you know when. Alright. Terima kasih Abang Amir. Terima kasih banyak-banyak Okay, alright. Bajik, you the man lah. Oh ya. Sebelum kita nyanyi, to say thank you. Kalau di bilik tak panggil kita lagi, kita buat show sendiri bang. Yes. Tak ada masalah, kita buat kat luar. Memang kita buat show dengan Abang Acik. Kita buat luar je. Sorry kalau Abang I'm taking Abang Acik. Okay, Abang ni sebelum menyanyi, silalah one or two words kepada penonton di bilik. Tapi apa yang berlaku tu jadi iktibar lah kepada semua. Betul. Dan sebenarnya kita berlawak ni kita tak nak bagi bosan. Tapi dalam lawak tu sebenarnya ada benda yang serius yang kita boleh ambil sebenarnya. Banyak benda yang kita boleh ambil dan jadikanlah kisah hidup saya ni sebagai satu pengajaran lah pada semua yang ada anak, yang ada keluarga, yang sayangkan keluarga, yang sayangkan anak-anak, yang sayangkan negara, yang sayangkan agama. Kan? Jadikanlah saya ni contoh, walaupun contoh tu tak baik kan. Tapi jadikanlah saya contoh dan terima kasih pada Farah, Alia yang menjemput saya di kamar. Rupanya di bilik saya ingat di bilik kui. Di bilik kui. Tak, di kamarnya yang sebelah sana, di seberang. Ini di bilik. Oh, ini di bilik baru faham. Saya ni memang dia masih
Oh, begini rupanya. Kalau saya cepat dia masuk kan. Itu pentingnya ilmu kepada generasi yang baru. Jadi mereka yang pernah terlibat lah. Yang lebih penting sebenarnya. Dia pernah menghadapi seminar. Berjumpa dengan klien-klien yang pernah kita ada. Apabila datang ustaz, dia boleh kontak ustaz. Ustaz bolehlah cakap macam tu sebab ustaz. Ya. Betul tak? Ustaz ni tak pernah menghadapi masalah keluarga, tak pernah menghadapi masalah sosial. Dia kata, kita orang ni rockers. Jadi apabila saya datang, dia dah tak boleh jawab apa dah. Sebab kita pun macam tu. Namun kita boleh berubah. Kan? Jadi itu yang saya gunakan peluang yang ada untuk sama-sama berkongsi dengan masyarakat. Juga terima kasih pada manager saya, Puan Sabariah. Dia memang perlu sabar. Kalau dia tak sabar, saya tukar Puan Jamilah. Itu panggil manja lah. Dan juga tak lupa kepada pemuzik yang tengah viral sekarang. Pemuzik yang tengah viral. Ya, asalnya kan dia nak bergaduh tau. Kononnya nak buat gimmick bergaduh. Tak jadi sebab geng. Bukan gimmick. Dia ajak saya menyanyi kat Saleh Master. Rupanya untuk promote dia. Bukan untuk promote saya. Bila saya buka Instagram, banyak pula projek dia pada. Banyak dia pula pada. Jadi laris dia. Baguslah. Dia panggil artis pergi Saleh Master kan. Rupanya dia naik. Baguslah macam tu. Tapi yang model tadi kau tak marah pula model tadi. Aku enggak marah. Dah. Okey. Lea, be careful for what you wish for. Nanti you get it. Jangan bergaduh. Okey. Yes, jangan lupa Saleh Master every day. Okay, Abang Acik is rocking up the joint. Basket tetap datang. Dan also silalah follow Instagram mereka berdua. Dan saya sebenarnya ada baru buat satu YouTube channel. Dan saya buat YouTube channel ni banyak lebih pada bacaan Al-Quran. Okey, abang. Sorry, yang ni betul-betul Lea dengan Farah dari tadi nak tanya. Kita kan nak mencari lah buku. Buku abang. Epilog Tirai Keinsafan. Dekat Korea. Di Korea kan batu kan? Takkanlah kita orang nak sungguh. Jadi kalau nak order dekat Lazada ada buku. Epilog Tirai Keinsafan. Di mana epilog Tirai Keinsafan ni banyak tajuk dalam tu. Mula-mula masuk penjara, macam mana nak berhenti dadah, macam mana belajar program dalam penjara, baju apa kita pakai, makanan apa kita makan, macam mana hukum sebat, keluar penjara, macam mana penerimaan masyarakat, macam mana penerimaan keluarga. Thank you, bang. Dan yang paling susah sekali apabila kita bergelar bekas ni, kita nak dapat kepercayaan orang memang sangat susah. Sehingga rasanya apabila saya mati baru orang percaya. Selagi kita hidup orang tak akan percaya. Namun begitu, hidup mesti diteruskan dan jangan putus asa. Dalam hidup saya satu je prinsip yang saya gunakan, saya tak pernah putus asa dalam hidup. Walau apa yang saya tak pernah. Walaupun tak ada duit ke. Bila tak ada duit, saya hidup cara orang miskin. Saya pernah miskin sehingga saya tak mampu nak sewa rumah, sewa bilik je. Bilik 150 saya sewa. Namun saya tak merungut, saya tahu hidup ibarat putaran roda. Bila kita kaya besok, kita belilah Mercedes balik. Wah. Macam tu, bila miskin. Target Mercedes. Bila miskin, naik bas. Senang kan? Tak payah nak. Bas ni lah, BMW. Bila miskin, jalan kaki lah. Jalan kaki lah. Bila kaya, kita beli balik. Actually, grand father selalu cakap macam tu. Sikit buat cakap sikit, banyak buat cakap banyak. Dan saya tak pernah putus asa. Okay, alright. Okay bang, terima kasih banyak-banyak. Epilog Tirai Keinsafan, we need to go on Lazada right after this. Okay? Dan jangan lupa subscribe Amir Spring Official di YouTube dan juga follow di IG. Okay, please. Okay, ada update segala semua. Acik pun, Acik Eka Mata ada Rizko? Ada Rizko? Ada. Acik Eka Mata. Acik Eka Matra, itu saja, okey? Selesai ya. Farah Fazana tak payahlah. Tambah lagi nanti sampai 6 juta bilion lagi. Tak payah. Petah Instagram. Tak, nanti dia kaya dia pergi kan? Dapat ke Amerika bang. Allahu Akbar. Okay. Alright, you voted people. Bogan gila it is. Okay. You voted right. Dipersilakan. Amir. Di bilik Israel. Oh, di sana? Pernah menjadi Oh, di situ. remaja yang saudara meriah, terberdiri hatiku
Kau yang memiliki kehebatannya di malam itu. Nak juga menyerik. Bila-bila menyepi, kenangan pun bertambah. Wajahmu menikam memperlahankan waktu. Aku pun hilang arah, karena di sini bermula cinta ku padamu. Akukah yang kesorangan ditimpa percintaan, janji manisnya yang mendera. Berikan kesempatan, bukannya hukuman, akan kupastikan cinta ini. Andai dibiarkan ia usai diterangi malam bulan, akan tinggal bayang kekosongan. Terserahlah kepadamu, atau ku biarkan yang usang ditemani unggas malam, hingga tiap kenangan tenggelam bersamamu selama-lamanya. Terima kasih Cik. Panjang umur, jumpa lagi. Terima kasih. Dream come true. Tak betulkan terikat tu perlu ke?